Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kepada kita berkumpul lagi. InsyaAllah menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir, ringkasan tafsir Ibn Kathir. Yang kita sampai dalam surah An-Nisa yang terakhir kita bincangkan itu. Kita sampai yang ke ayat yang ke 139 Sekejap. Okey, kita berhenti tu sampai ayat yang ke 138. 38. Sekejap Okay. Allahumma. Okay. Dia ada masalah sikit. Kita punya penulis. Okay. Sekejap 585. Okey, sekejap dia punya masalah sikit nak share. Okey. Okey, hari terakhir kita jumpa itu kita sampai ayat yang kejap. Last sekali sampai itu. Kita sampai surah An-Nisa, muka surat yang ke sekejap kita berhenti sampai ayat 138 138 ke 139 ya. Okay. Baik, yang kali terakhir kita bincang itu kita sampai ayat surat An-Nisa. Kita berhenti sampai ayat yang ke ada nombor tak? Siapa yang boleh tolong? 138 itulah 138 okay. Okay, yang terakhir kita bincang itu kita dah masuk sebenarnya potongan kita kata potongan bahagian berkenaan dengan sifat apa tentang tajuk orang munafik. Ya, pasal ayat yang sebelumnya kita tegaskan berkenaan dengan tajuk perintah Allah Taala untuk kita semua kita panggil taat dengan perintah-perintah yang Allah Taala berikan, sebab Allah Taala punya perintah ataupun Allah Taala punya arahan semuanya adalah keadilan. Adalah kebenaran dan keadilan mutlak. Jadi kita dekat ayat yang kita bincangkan sekarang ni kita dilarang untuk mengambil ayat 136 sampai 149, kita dilarang untuk memperwalikan orang kafir, dan juga dalam tu sebagai dia adalah sebagai kemunafikan tu diberikan sifat dengan perangai suka untuk mahu untuk mengambil orang kafir sebagai kita punya wali atau pelindung, dan juga iman dan takwa terbebas daripada kemunafikan. Itu potongan kita sebenarnya. Okey, so jadi bila kita bincang tajuk tu sampai ayat tadi yang kita ambil. Okey.
Okay, itu kita berhenti sampai apa? Sampai apa? Sekejap. 8. Okay. Okay, awak nyatakan lepas tu, kata Ibn Katsir rahimahullah, kan? Bila Allah Ta'ala larang daripada kita menjadikan memperwali kawan kafir, sebab dekat situ punca kerana apa? Orang yang munafik ni, Allah Ta'ala nyatakan alladzina yattakhidunal kafirin al-awliya min dunil mu'minin. Orang-orang munafik ni adalah orang-orang yang mengambil orang kafir sebagai pelindung-pelindung selain orang beriman. Dan kenapa mereka ambil? Allah Ta'ala nyatakan ayabtaguna indahumul izzah. Adakah mereka cari di sisi mereka itu orang-orang kafir itu kemuliaan atau keperkasaan? Fa innal izzata lillahi jami'a, maka sungguhnya izzah atau kemuliaan itu milik Allah Taala semata-mata, semua sekali, tak ada yang lain. So kita berhenti dah sekali pada ayat sebelumnya. Jadi kita sambung ayat ini insya-Allah. Bila Allah nyatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Alladzina, orang-orang yang yattakhiduna al-kafirin, mengambil orang kafir aulia sebagai pelindung-pelindung. Kataan wali, dia aulia ni plural bagi wali. Wali bermaksud dengan yang melindung atau yang dilindung. Yang melindung atau yang dilindung. Dipanggil wali. Itu sebab Allah Ta'ala kata Allah waliyul ladina amanu, Allah pelindung orang beriman. Okay. Dalam masa yang sama Allah Ta'ala gelar orang-orang yang Allah Ta'ala lindung ni dengan ala inna awliya Allah, wali-wali Allah. Okay. Awliya Allah, wali-wali Allah. Pelindung, orang-orang dilindungi oleh Allah Ta'ala. So kalimah awliya dua maksud. Dia boleh jadi yang melindung atau dilindung. Yang pentingnya dari situ ada terlibat dengan sifat sokong menyokong lah. Saya sokong menyokong, bantu-bantu. Min duni selain orang-orang beriman. Min duni selain dari orang-orang beriman. Mana tak ambil yang beriman, ambil yang bukan beriman. Itu kafir. Ayat bertaruna, adakah mereka mencari indahum, di sisi mereka, itu orang kafir tu, al-izzata, kemuliaan atau keperkasaan. Fa inna izzata, maka sebenarnya keperkasaan itu lillahi jami'a, milik Allah Ta'ala kesemuanya. Milik Allah Ta'ala kesemuanya. Wa qad nazzala alaikum, dan semuanya Allah Ta'ala telah turunkan ke atas kalian, fil kitab, dalam kitab, an idza sami'tum, bahawa apabila kalian mendengar ayatillah, ayat-ayat Allah. Itu plural bagi ayah, tanda-tanda Allah, bukti-bukti Allah, yukfaru biha, dikufurkan terhadapnya. Yukfaru biha, dikufurkan terhadapnya. Ustahza'u biha, dan diperolok-olokkan terhadapnya, dengannya. Fala taq'udu ma'ahum, maka janganlah kalian duduk bersama-sama mereka. Hatta yakhudu fi hadithin ghairihi, sehinggalah mereka menyelam, khada yakhudu, menyelami atau memasuki, fi hadithin ghairihi, dalam cerita selainnya. Innakum, sungguhnya kalian akan duduk juga dengan mereka, idzan, jika begitu, misluhum, seumpama mereka, serupa macam mereka. Kalau kalian tak munafik, dia duduk dengan situ, kalian serupa macam mereka. Innallaha, sungguh Allah Ta'ala, jami'ul munafikina, menghimpunkan orang-orang munafik. Wal kafirin, juga orang kafir, fi jahannama, dalam jahannam, jami'a, kesemua mereka sekaligus. Tidak ada berasingan. Okay. Maksud dia, baik. Berkata Ibn Katsir rahimahullah,
Okay, Allah Ta'ala nyatakan, okay, check. Okey, thumma qala, Ibnu Katsir berkata, thumma qala, Allah Ta'ala firman, basyiril munafiqin, berilah berita gembira orang munafik, bi anna lahum adzaban alima, bahawa untuk mereka ada azab yang pedih. Yakni maksud dia anil munafiqin, orang munafik, min hadhihi sifat, daripada sifat ini. Fa innahum amanu thumma kafaru. Kerana mereka ni dahulu beriman, telah beriman kemudian mereka kufur. Fatubi ala qulubihim, lalu telah dipatri ke atas hati mereka. Mereka telah beriman dan mereka kufur. Thumma wasafahum, yang Allah Ta'ala sifatkan mereka lepas daripada itu, bi annahum yattakhidun al-kafirina awliya min dul mu'minin, bahawa mereka ni selain daripada sifat mereka iman masuk kufur, lepas tu iman masuk kufur, lepas tu kemudian mereka terus tambah kufur. Jadi Allah Ta'ala letakkan dengan sisi berkenaan. So dekat sini Allah Ta'ala tambah satu lagi ciri mereka. Selain daripada itu, mereka ni bahawa mereka mengambil orang kafir sebagai pelindung-pelindung selain daripada orang beriman. Bermakna dengan makna annahum ma'ahum fil haqiqati, dengan bahawa mereka ni bersama orang kafir pada hakikatnya. Yuwalunahum, mereka akan memperwalikan mereka, itu memperwalikan orang kafir. Wa yusirruna ilaihim bil mawaddati, dan mereka sembunyikan kepada orang kafir ini tadi dengan kasih sayang. Ini benda ni sensitif sebenarnya. Bismillah. Bila pada zaman politik campur aduk ni, pasal kalau ketika zaman Nabi SAW memang kita kata apa, kekuatan Islam itu terletak pada Muslim saja. Dekat sini pada zaman kita sekarang ni, kerana ada demokrasi dan sebagainya, muncullah fahaman berkenaan dengan perlukan dapat undi orang bukan Islam untuk membolehkan Islam itu menang, contohnya. Dekat sini yang agak berat kepada orang-orang yang beria-ia sangat untuk mendapatkan kemenangan. So pada Islam, pada kita faham daripada kisah Nabi dan para sahabat, yang kita patut jadikan contoh pada kita adalah kemenangan sebenar daripada Allah Ta'ala, bukan daripada kerana effort yang kita buat. Kita buat macam mana sekalipun, kalau kita bukan generasi yang patut mendapatkan kemenangan, maka Allah tak akan sampai kemenangan pada kita, walaupun kita dah buat usaha sepenuhnya. Tapi kalau dia kata kita mengejar daripada usaha kita tu bukan kemenangan, tapi kita kejar daripada usaha kita, kita minta untuk dapat apa, Allah Ta'ala beri kita pahala di atas perbuatan tersebut. Ya, okey. Ada apa Ustaz boleh dekatkan sikit mic dekat mulut Ustaz. Masa mula-mula tadi kuat, sekarang ni dah kurang sikit. Kejap. Tanya ni kot. Okey, sekarang mana? Okey. Better. Sorry. Okey, jazakallah. Baik aku. Okey, jadi sekarang sini apa jadi Allah Ta'ala nyatakan bahawa sifat orang munafik ni, selain daripada beriman kemudian kufur balik, kemudian beriman dan kufur balik, kemudian bertambah kufur, Allah Ta'ala nyatakan bahawa mereka ni akan mengambil orang-orang kafir sebagai pelindung. Orang munafik ni ambil kafir sebagai pelindung, bukan orang beriman. Dengan makna bahawa mereka bersama, sebenarnya dengan makna bahawa mereka ni bersama dengan orang kafir dari segi hakikatnya. Dan mereka berwali ke orang kafir, dan mereka menyimpan atau menyimpan kepada orang kafir tadi dengan rasa kasih sayang. Ini tajuk yang kita kata benda ni berat. Sebab pada zaman kita sekarang ni, zaman politik campur aduk, kadang-kadang ada orang menyatakan alasan bahawa kerana perlukan kepada orang kafir punya sokongan, maka perlu dapatkan approval mereka dalam masalah kata-kata dan perbuatan kita. Sedangkan bila akidah kita milik kita lah, kan, lakum dinukum waliyadin. Sebagaimana bila orang kafir tu menyembah apa yang dia suka, kita tak redha, tak suka. Tapi kita tak boleh sekat benda berkenaan. Dan bahkan dia nak buat kekufuran dia tu bukan kerja kita untuk tukar. Dia maksud dia tak bagi dia jalan. Pasal atas kita adalah menghentikan terus dia daripada kekufuran. Tapi bila kita tak boleh buat pun, kita diam je lah. Kan? Kita tak kacau dia, kita biarkan. Diorang sepatutnya juga dalam masa sama macam tu. Tidak mengganggu akan fahaman ataupun apa akidah yang kita ada.
Dari segi kata-kata dan perbuatan lah. Islam ni, iman kita ni bukan hanya i'tiqad dalam hati. Ia juga kata-kata dengan lidah dan perbuatan dengan anggota. Iman kita consist of 3 sudut. Sebab tu tak boleh nak dinafikan macam kes yang bila macam sekarang lah. Bila macam kita sebut kan, timur tajuk musim perayaan bukan Islam, kena kita raikan ke tidak. Itu dalam Islam tak perlu pun, tak ada persoalan dekat situ untuk perlu ke tidak. Sebab saya sebut tadi macam mana para sahabat dan Nabi SAW bertegas di atas akidah, untuk mendapatkan apa kemenangan. Mereka tidak pun cuba ataupun berusaha untuk menukar tingkah laku mereka sebagai seorang Muslim hanya kerana untuk mendapatkan orang bukan Islam masuk Islam. Tak ada. Apa yang menjadi i'tiqad Muslim Islam tadi takkan diubah. Apa yang mungkin dari segi layanan itu tajuk lain. Tapi dari segi masalah i'tiqad, kepercayaan takkan kita ubah. Bahkan kata-kata perbuatan kita akan kata Allah Ta'ala saya Tuhan kita. Tak ada Tuhan lain kecuali Allah Ta'ala. Yang ini yang benda yang kita kata orang beriman pada zaman Nabi SAW dahulu mereka bertegas di atas itulah. Hatta Nabi ni bertegas di atas itu. Sebab yang membuatkan orang-orang musyrikin dahulu tak suka dengan Muhammad SAW, punca sebab itu bukan masalah Nabi Muhammad ajak mereka solat, ajak mereka bayar zakat, bukan. Sebab benda-benda tu hanya berlaku di Madinah. Perintah untuk melaksanakan solat secara berjemaah, adanya azan dan sebagainya, itu hanya berlaku di Madinah. Ketika di Mekah tak kacau pun, semua dibuat secara asingan pun masih lagi orang musyrikin tak suka. Itu perbezaan yang kena faham tu. Sebab kadang-kadang kita bimbang ada orang rasakan macam mana Islam tu dibengkokkan sampai orang kafir redha baru jadi Islam yang betul. Sebab kadang kita bimbang memang dalam diri orang-orang macam ni dia ada ketidaksukaan terhadap Islam tu sendiri. Penguasaan Islam tu tak suka. Contoh macam baru-baru ni kes pekartil daging nyah beku sejuk beku, yang dikatakan bahawa ada penipuan berlaku. Penipuan tu berlaku, dia patutnya disalahkan JAKIM. Sedangkan benda tu bila cek balik berlaku daripada orang-orang tertentu di negeri-negeri masing-masing. Tempat di mana berlakunya panggil gudang sejuk beku tu. Dan juga ke custom. Sebab benda tu daging tu diimport daripada mana, negara mana kan. Semua dapat diketahui ada sijil ke tidak ketika dah tak bawa masuk. Sebab pemeriksaan pengedar daging yang halal ni hanya diketahui oleh JAKIM ke dan berdaftar. Dan bila berdaftar dan yang buat penguasaan bukannya JAKIM, tapi benda tu peraturan dia ditetapkan oleh JAKIM, tapi diurus seliakan di negeri-negeri masing-masing. Tapi sekarang ni yang pelik kan, diorang nak suruh tutup JAKIM. Itu kenapa? Saya tahu kenapa. Dia macam ada satu kebencian kepada centralization berkenaan hukum pemerintahan Islam ni. Hukum Islam, masalah halal haram ni, kalau kita centralize dia tak suka. Ini benda yang pelik sebab kadang-kadang, lepas tu saya tengok dia satu video kot. Dia cakap English, dia sebut berkenaan dengan tajuk ni lah. Badan-badan agama ni semua penipu dan sebagainya, tak takut Tuhan. Tapi tiba-tiba lepas tu, dia patut jaga semua agama. Agama kita di Malaysia ni, agama rasmi kita adalah Islam. Jabatan Agama Islam, Jabatan Agama, Menteri Agama jaga agama Islam, bukan agama Hindu, Buddha dan Parsi dan sebagainya. Yang peliknya ada orang dia kata macam tu. Saya tengok video sampai habis lah. Tapi benda tu kita kata cara dia nak bantai. Jumpa tajuk je bantai. Saya tak suka kepada penguasaan berkenaan dengan tajuk. Pasal banyak daripada JAKIM tu ajaran yang sesat, yang diisytiharkan sesat, macam Kabani dan sebagainya kan, tarikat Naqsyabandi, Muhibbin dan sebagainya, itu diwartakan di JAKIM. Itu yang problem yang menyebabkan orang tak suka. Banyak pengikut tarikat dan sebagainya atau geng-geng liberal, diorang punya buku pun disekat sebenarnya dia masuk Malaysia berdasar pada keputusan JAKIM. Sebab tu diorang serang. Sebab tu dekat sini macam dalam ayat dikata mereka yuwalunahum wa yusiruna ilaihim bil mawaddati. Mereka meletakkan atau sembunyikan kepada orang-orang munafik, orang kafir tadi akan kasih sayang. Kasih sayang. Dia ada kasih sayang kat situ. Tapi orang yang tak tahu. Wa yakun lahum, dan mereka berkata kepada orang-orang kafir, idza khalau bihim, bila mereka bersendirian bersama orang kafir tu, innama nahnu ma'akum. Hanyalah kami ini bersama-sama kalian, innama nahnu mustahzi'un, kami ni hanya buat uluk-uluk macam awal surah Al-Baqarah. Kan
Wa idza laqul ladina amanu, bila orang munafik ni jumpa orang beriman, qalu amanna, mereka kata kami telah beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, mereka bersendiri dengan syaitan-syaitan mereka, itu orang kafir yang berada di Sri Madinah tu, qalu inna ma'akum, mereka berkata kami bersama kalian, inna ma nahnu mustahzi'un, kami hanya buat olok-olok. Dengan Muhammad tu kami duduk, kami buat olok-olok. Macam tu keadaan yang berlaku. Sebagai ni dia memang ada teman dia kalangan kafir yang dia berikan pada orang-orang berkenaan taat, setia dan kasih sayang. Tapi bila dengan orang beriman, dia kata kami beriman, duduk dengan kawan tu dia kata kami buat ejek-ejek olok-olok. Yang sebenarnya pada hakikatnya mereka memang sukakan kepada kekufuran. Itu tajuk asal. Mereka nakkan liberalism ke, mereka nakkan kepada apa? Kepada pluralism agama ke. Jadi dia tak suka kepada sebarang badan ataupun pemantau yang mengawal akan aktiviti agama mereka sedemikian. So kalau dia kata macam contoh kes kalau macam Ayah Pin ditangkap pun, so lawyer-lawyer yang datang yang tolong dia pun yang nama Muslim pun tajuk yang sama jugalah. Dia tak suka autoriti datang menyekat mereka punya kebebasan untuk mempraktis agama ikut suka hati mereka. So yang akan guideline tajuk ni tadi berdasar pada centralization adalah JAKIM. So apa benda jadi, kaitkan dengan JAKIM. Apa saja jadi. Betul baru ni kait dengan siapa saja. Ni kena jaga-jaga sikit. Sebab kita di dalam Indonesia ni, kita ada kelebihan berbanding negara lain. Okay, betul macam Indonesia, diorang tak ada jabatan agama Islam. Jadi bila di sana, diorang punya panggil apa, keputusan untuk katakanlah nak minta diharamkan salah satu pertubuhan, mereka terpaksa ambil tantangan di semua pihak yang diklasifikasikan ataupun diiktiraf oleh kerajaan Indonesia sebagai badan agama Islam. Dan kalau dia punya tantangan mencukupi sampai berapa jumlah tertentu daripada pertubuhan yang ada, maka mahkamah akan ambil tindakan. Orang yang bercakap akan dipenjarakan. Macam kes dulu apa, yang apa Gubernur Jakarta tu. Gubernur Jakarta yang Ahok tu kan. Itu kisah tu yang punca diorang mengamuk tu sebab dia kata tantangan dah cukup tapi mahkamah tak ambil tindakan. Sebab di sana tak ada badan agama memantau. Bagi diorang siapa boleh bawa kes ke mahkamah, mahkamah terima saja jumlah yang mereka perolehi, maka automatik dikira sebagai valid lah, valid dan akan digunakan tindakan undang-undang. Kita di Malaysia pula, okay, kalau ikut kepada pendakwaan dan sebagainya, kita punya jawatan agama Islam, dia punya hanya kuasa dia terlibat atau terhad kepada negeri masing-masing. Tapi bila kita ada satu badan yang menggabungkan semua sekali maklumat dan semua sekali peraturan, itu yang diorang tak JAKIM je dah. Jadi benda tu bagus untuk menyekat. Kadang-kadang negeri-negeri tidak ada research sendiri untuk kaji kumpulan sesat, mana satu liberal, mana satu yang yang pluralisme agama, mana satu yang benda-benda yang tarekat-tarekat yang telah dikaji. So diorang tak ada, di kisah negeri tak ada badan penyiasat ataupun pengkaji, penyelidik. So bila JAKIM provide dengan maklumat tersebut, ini yang kita jadi masalah di sini. Diorang rasa macam campur kepada arah negeri. Dan diorang mana-mana suka buat upacara-upacara pelik-pelik ni, mereka tak suka. Bagi mereka sepatutnya JAKIM ni tak boleh campur. Memang JAKIM tak campur pun. JAKIM mana provide. So jadi sekarang ni macam kes silap pemantauan halal, sijil halal tu kan, dikeluarkan JAKIM, di pemantauan dibuat oleh setiap negeri. So saya perhatikan macam bila kumpulan ni dia sebut tentang tajuk satu tapi dikait dengan tajuk lain. Dia katakan dia tak puas hati tentang tajuk, tiba-tiba kes katil daging. Tapi dia takkan dia akan gunakan tajuk ni sebagai leverage untuk sekat ataupun persoalkan kuasa yang JAKIM ada dalam masalah mengeluarkan maklumat. Jadi actually JAKIM tak ada kuasa, dia tak ada jabatan, dia cuma ada research. JAKIM hanya ada research, dia tak ada penguasa. Penguasa adalah daripada negeri. Kalau wilayah Jawi, kalau dekat Selangor JAIS, kalau kat Perlis JAIB kan. Semua sekali tu hanya jabatan agama Islam, negeri akan bekerja ikut apa yang dimaklumkan. So bukannya kuasa, JAKIM tak ada kuasa. So saya tengok video baru ni, saya nampak lah macam dia escalate daripada tajuk asalnya katil daging, kemudian dia pak lagi sekali kepada kebebasan untuk tanpa ada autoriti agama. Ini dia orang nak. Bila ada autoriti agama ni, kita kata macam kisah kita dengan Indonesia, memang kita
tak ada. Diorang tak ada, kita ada. Tapi pada sudut ini memang betul tak nafikan kadang birokrasi ini akan menghalang, macam kes apabila kajian telah dibuat oleh para penyelidik dan pengkaji, tapi kadang-kadang di kawasan di bahagian atas JAKIM tu memang ada. Tak nafikan kadang-kadang usaha-usaha yang dibuat tu terbantut. Sebab orang atas kenal kawan. Kawan tu kenal kawan, last sekali tak ambil tindakan. Macam kes dulu ESQ kan. Memang dah diisytiharkan, dah dikaji. Penyelidik yang dilantik oleh JAKIM pun dah keluarkan hukum bahawa diorang ada perkara yang menyimpang daripada akidah. So nasihat ada berhenti dulu kemudian baru sambung balik. Tapi bila kita perhatikan last sekali diorang tak buat. Cuma kat situ yang timbul tajuk tiba-tiba keluar JAKIM kata apa harus. Ni kena jaga-jaga sikit. Yang betul kita kata tak nafi kan, kita tak ada kata kuasa mutlak. Tapi tidak pula kita kerana satu perkara kita batalkan semua yang lain. Pada sudut itu kita jumpalah. Pada sudut yang lain tak, kita masih lagi setuju dengan JAKIM ni wujud sebagai autoriti yang menjaga agama kita. Bukan menjaga atau maklum pada kita apa kajian terbaru dan sebagainya. Untuk maklumat dan makluman bukannya masalah penguasaan tak ada kaitan dengan JAKIM. Ini kembali kepada setiap negeri ada jabatan agama Islam masing-masing yang melaksanakan. Adapun JAKIM dia lebih kuat kepada meletakkan pada peraturan ataupun maklumat berkenaan dengan sesuatu perkara. Itu lebih tepat. Baik. Jadi ketika mana orang-orang ni dia dijumpa dengan orang-orang beriman, mereka kata berimanlah, tapi bila duduk dengan kafir mereka kata kami hanya bersama kalian, kami hanya uluk-uluk saja. Ai bil mu'minina fi izharina lahum bil al-muwafaqata. Itu kami mengejek terhadap orang beriman pada perbuatan menzahirkan kami terhadap mereka ni kesepakatan. Qala Allah Ta'ala, firman Allah munkiran alaihim, mengingkari tak setuju ke atas mereka, mengingkari ke atas mereka fi masalakuhu, pada apa mereka lalui fi min muwalatil kafir, dan perbuatan memperwalikan orang kafir. Allah kata ayat bertaruna indahumul izzata, adakah mereka mencari di sisi orang-orang kafir ni kemuliaan. Sebab ini adalah perkara yang pertama. Apa sahaja orang buat benda berkenaan. Thumma akhbara ta'ala bi anal izzata kullaha lahu wahdahu. Kemudian Allah Ta'ala beritahu sesungguhnya kemuliaan kesemuanya. Kesemua kemuliaan, kebesaran, keperkasaan tu adalah miliknya. Wahdahu, hanya dia. La syarika lahu, tiada sekutu baginya. Waliman ja'alaha lahum, dan bagi siapa-siapa yang dijadikan ia untuknya. Mana dia milik Allah Ta'ala, dia milik siapa yang Allah Ta'ala jadikan untuknya akan kemuliaan itu. Kama qala Ta'ala fil ayat al-ukhra, macam Allah firmankan dalam ayat yang lain dalam surah Fatir ayat ke-10, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Barang siapa yang inginkan akan keperkasaan atau kemuliaan, maka milik Allah lah kemuliaan seluruhnya. Wa qala Ta'ala firmankan ayat lain dalam surah Munafiqun, walillahil izzatu, milik Allah Ta'ala kemuliaan, wali rasulihi, dan milik rasulnya, walil mu'minin, dan milik orang beriman, walakinnal munafiqina la ya'lamun, tapi orang munafik tidak mengetahui. Sebab kalau kita nakkan kemuliaan, tak perlu kita ubah Islam kita ni menjadi pada bentuk yang orang kafir setuju. Sebab Islam itu adalah Islam. Bukannya Islam tu perlu kepada kita panggil endorsement daripada orang kafir untuk kita setuju benar tidak. Okay. Tapi ini benda ni kalau kita bincangkan pula, tak boleh kita fikirkan tajuk ni sampai peringkat di mana orang kata jadikan WHO sebagai sandaran kepada kepada cari ibadat. Dia yang masalah sekarang ni yang timbul tajuk sampai sekarang, yang masih lagi diperbahaskan. Sedangkan orang-orang yang dah jaga SOP pun masih lagi kena. Dan dia sudahlah, cuma orang yang tak percaya COVID-19 ni ada, geng-geng anti vaksin lah, geng-geng flat earth ataupun geng-geng teori konspirasi. Diorang kata bahawa benda ni diwujudkan untuk takut-takut manusia dan berakhir dengan penguasaan pemerintah ke atas manusia seluruhnya, dengan keadaan mereka, tindakan mereka pergi mana semua sekali akan diketahui. Dia tajuk diketahui kita ni, kita tak sebimbang manusia ketahui, kita bimbang Allah Ta'ala ketahui. Yang manusia ni sibuk manusia lain tahu kita punya data, kita punya aktiviti harian. Kalau kita tak malu dengan Allah Ta'ala, kenapa nak malu dengan manusia? Kalau kita tak malu dengan Allah Ta'ala, kenapa kita nak malu dengan manusia? Manakala ada orang yang sibuk dengan kata data kita terdedah, habislah privasi kita. Jadi kalau kita perhatikan balik,
Baru ni ada seorang apa Allah Ta'ala diingatkan. Betul, saya pun teringat juga, betul juga. Tahun 80-an dulu, kalau siapa ingat balik. 80-an, apa ketika zaman apa telefon mula banyak berada di rumah-rumah. Dulu satu kampung sebiji je telefon. Rumah Petuk Ketua. Zaman sekarang, zaman lepas tu dalam 80-an, boleh kata semua rumah ada telefon. Sebelum semua ada telefon ni, dah kongsi satu rumah lah. Satu rumah. Jadi bila dapat telefon macam tu, kan diorang sediakan provide satu buah buku. Buku telefon. Ingat tak? Buku telefon besar. Mula-mula tu pasal jumlah manusia yang ada telefon kat Malaysia ni tak banyak. Jadi satu biji tu untuk satu Malaysia. Satu Malaysia, serius. Nama A sampai Z. Dia letakkan nama, kena cari dengan alamat. Nombor telefon. Orang tu boleh cari dalam tu. Nombor telefon keluarga dia. Jadi maksud dia kalau kita faham kat situ kan, tu privacy habis lah. Lepas tu bila satu peringkat dah mula ramai, pakai dia pecahkan buku telefon tu kepada bahagian utara, tengah dan selatan. Kemudian ramai lagi lah sekali ikut negeri. Selangor sebiji, Selangor Perak sebiji untuk buku telefon. Tapi last sekali benda tu dihentikan. Cuma nak ceritakan zaman tu tak pernah bising pun orang tentang privacy. Nama kita, alamat kita, telefon kita semua ada kat situ. Tapi lah benda macam ni bila manusia ni ekonomi dah maju dan sebagainya, nak makin bebas. Nak benda teknologi tapi nak bebas. Ini benda tertipu lah. Macam sekarang kita bersiaran sekarang kan di internet. Bukan benda tu sekali dengan dekat YouTube di share. Semua orang tahu kita kat mana. Dengan IP address yang kita ada, semua orang tahu kita kat mana sebenarnya. Tapi cuma kita sekarang ni lah, kita kata tak kisahlah. Cuma yelah, saya perhatikan kumpulan yang yang cerita konspirasi ni, dia kata kalau keadaan sekarang ni dikekalkan, nanti akan ada injection dan untuk ada microchip untuk kawal kita, untuk tengok kita berada kat mana dan sebagainya. Benda tu sebenarnya sedang berlaku di negara-negara republik. Macam tu keadaan dia. Kerajaan dia pantau setiap rakyat. Tapi lah kita macam di Singapura macam tu. Kamera di semua tempat. Keluar rumah tak ada tempat, tak ada kamera. Buang sampah pun nampak. Nak ceritakan tempat ke mana kita pergi ada. Jadi benda tersebut kita kata kadang-kadang orang tak suka lah benda berkenaan berjalan. Tapi sebenarnya kita sebagai mukmin, memang kita kena rasa diri kita under surveillance setiap waktu untuk jadi orang yang lebih baik. Jadi benda tu tak pernah menjadikan kita bermasalah pun. Kalau kita buat salah, ni apa masalah dia? Itu kepelikan yang berlaku lah. Cuma macam dalam movie banyaklah cerita tambahan. Boleh jadi macam ni, nanti kerajaan buat macam ni, nanti buat satu camp, asingkan orang yang dapat vaksin, tak ada vaksin, nanti letak satu tempat lain. Ini semua angan-angan televisyen. Ini kena jaga sikit sebab tajuk memperwali kaum kafir ni ada di antara perkara yang besar sebenarnya pada zaman kita sekarang ni. Dipertimbangkan. Kita umat Islam kita ni solat kita berjarak bukan sebab ikut WHO. Tapi WHO letakkan guideline berkenaan dengan macam mana penyakit boleh tersebar. Kita buat kajian juga. Kita yang doktor kita yang Muslim pun buat kajian. Bukan yang teori konspirasi punya kajian tu, itu mengarut. Data ambil entah mana, entah sebagainya. Tanzania menjadi model negara yang idaman. Pindah Tanzania, tak pindah tu Malaysia. Yang kata Tanzania yang tak ada COVID-19 dan sebagainya. Siap gunakan jampi serapah saja. Untuk Isa masuk nanti akan bakar dalam badan COVID-19 tu. Ni mengarutlah kita Muslim, kenapa percaya khurafat macam tu. Jadi kita kata kita berasal pada tajuk asas kan. Sebab memang ketika mana berlakunya wabak penyakit di Amwas dahulu di Syria, di Syam pada zaman Umar bin Khattab, solution yang dibuat oleh Amr bin As setelah mana mati Gubernur Umar satu demi satu mati Ubaidah bin Jarrah, mati Ubay bin Ka'ab, mati Abdullah bin Rawahah, mati seorang satu demi satu. Abdullah bin Rawahah mati jadi bila mati satu demi satu tadi, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan sekali hantar Amr bin As. Bila hantar Amr bin As ke Syam, dia masuk untuk uruskan orang ramai. Jadi benda pertama dia buat adalah dia suruh orang ramai asingkan diri. Jangan berkumpul satu tempat. Dulu lah datang puncak bukit berapa ramai, dekat lembah berapa ramai. So dia bila diasingkan demikian, kalau orang tu ada yang kena penyakit, mati kat situ dan tak boleh buat ke tempat lain. Jadi dia buat dan berjaya.
Ini kejayaan tu berdasar kepada social distancing tadi. Kalau kita kata kehadiran kita, masalah kalau anda kata apa pasar raya tak ditutup kan, masjid ditutup. Sebab masjid itu orang datang 5 kali sehari. Yang kita kata dah kalau duduk pula ada orang akan iktikaf dekat situ dan sebagainya. Benda tu tadi akan membawa kepada kebiasaan duduk lama. Duduk lama itu beza dengan pasar raya, awak beli awak lari. Perbezaan tersebut. Itu pun sekarang pasar raya pun dah berlaku kluster pasar raya sebagainya. Jadi kita dan Islam ni tak pernah ada keadaan kita ikut WHO. Kita berdasar kepada kemudaratan. Ada mudarat ke tidak? Ada mudarat dan perubahan pada ibadat tu berlaku. Ibadat ni Islam sentiasa berubah. Macam kita bincang tu ayat berkenaan dengan tajuk solat ketika perang. Kan kita ada solat yang berbeza ketika peperangan berlaku ayat 101 sampai 103. So jadi maksudnya memang ada keadaan atau cara yang berbeza ketika peperangan. Tapi ketika tak perang ni solat macam mana Allah Taala ajar. Tapi bila kita dalam keadaan ada kemudaratan, dia kat situ perbahasan berkenaan dengan solat ni dia berubah cara dia. Pasal yang dibesarkan dalam tajuk ni adalah nyawa. Nyawa, untuk menjaga nyawa kan, ibadat tadi akan boleh dipuji ke ruang yang besar. Kaedah cara ibadat tadi untuk menjaga nyawa, dia akan berubah berdasar kepada keadaan yang berlaku. Sebab tu Nabi kata solat dekat dalam diri. Tak boleh duduk, tak boleh baring. Tak boleh tidak isyarat dengan kepala saja. So jadi maksudnya kalau kita faham kat situ memang benda tu berubah bila ada kemudaratan. Bukan masalah kita ubah sebab WHO suruh. Sekarang ni tajuk dia adalah ada tak mudarat tadi. Kalau orang kata tak ada, buktikan. Semalam aku ada seorang Allah Ta'ala dia bagi analogi, bukan analogi, dia perbualan. Dia tak buka kedai. Jam, dia ada kedai jam. Kemudian dia kata dia ada orang message dia minta dia buka kedai untuk orang tu datang tukar bateri jam. Dia kata tak boleh. Dia kata pasal industri dia bukan industri utama. Industri yang diberikan pengecualian untuk bergerak. Macam sekarang ni kan kebajikan tak boleh. Tapi yang boleh ni adalah yang bahagian contoh macam panggil pemakanan sebagainya, itu boleh. Yang lain tak boleh. Dia tak dibenarkan. Jadi orang kata tak boleh benarkan. Lepas tu dia kata tak ni boleh je sebagainya. Jadi sekali kawan tu push lah kan. Bukan ada apa-apa pun ni, tipu je COVID ni cakap. Lepas tu yang tukang jam tu dia kata kalau yang tu bolehlah kita buat. Kejap saya telefon hubungi kawan saya. Lepas tu lama sikit dia kata okay, kawan saya setuju. Kawan saya ni bukan kedai saya, dia kata. Tapi dia boleh tukarkan jam. Dia dekat rumah, dia kata. Dia bagi alamat. Lepas tu kawan tu kata saya tahu alamat ni. Okay, pergi kat alamat tu. Tapi kawan kita ni tengah kuarantin COVID-19. Lepas tu bila dia cakap macam tu, orang yang nak tukar jam tu tak nak pula pergi. Dia kata apa saya nak menghadap dengan orang ke COVID, positif COVID. Lah, tadi tak percaya COVID tu ada. Pergi je lah. Pergi je lah. Kan? Ni masalah dia. Kalau dia kata benda tu betul ada, kan? Kita kata kena faham. Bahaya itu wujud dan kita kena larikan diri. Itu maksud dia. Dan bukan berkait tajuk masalah kita ikut WHO. Pelik betul orang kita ni. Unless ni lah, kita kata siapa yang tak setuju dengan penyakit tu ada, buktikan. Buktikan. Dia kata saya pergi tanpa sebarang PPE, pergi uruskan orang sakit COVID dan saya tak kena apa-apa. Dan buktikan. Bukannya kita suruh orang bahayakan diri. Maksud benda-benda macam ni adalah di antara ajaran yang sangat dahsyat, sangat bahaya. Sebab kucak-kacirkan masyarakat dalam keadaan sekarang. Kita harapkan orang ramai untuk tinggalkan SOP supaya apa? Supaya bukti, supaya kita tak suka kita dengan orang ramai ikut kerajaan. Ini masalah. Okey. Jadi okay. Wal maksud min hadha, sambungan dia kata maksud daripada ayat ni tahyij ala talabil izzati min janabillah. Dia adalah membesarkan terhadap menuntut kemuliaan tu atau kemuliaan atau keperkasaan tu daripada Allah Taala. Dari sisi Allah lah kita patut dapatkan. Wal ittijab ila ubudiyatihi, dan juga kita lari kepada ubudiyah kepada Allah Taala. Sebab Allah Taala memiliki kemuliaan segalanya, maka pergi lari kepada Allah Taala lah. Wa intizam fi jumlati ibadihi al-mu'minin. Serta kita patut bersama-sama bergabung dalam jumlah hamba-hambanya yang beriman, alladzin lahum an-nusratu fi hadhil hayatid dunya wa yauma yakumul ashhad. Yang mana untuk mereka ni hamba Allah Taala yang
Ini kita bergabung dengan sejumlah hamba Allah Ta'ala yang beriman, yang untuk mereka ni ada bantuan di dalam kehidupan ini, dunia ini, dan juga pada hari berlakunya bangunnya saksi-saksi untuk hari kiamat. Ni. Dia kata wal munasibun, dan munasabah an yudhkaraha huna, untuk disebutkan di sini al-hadithul ladzi rawahu Imam Ahmad. Hadis dari Imam Ahmad an Abi Raihanah, dia Abu Raihanah kata Nabi sallam qala, dalam sabda, man intasaba ila tis'ati aba kuffar yuridu bihim izzan fa wa fakhra fa wa ashiruhum finnar. Itu barang siapa yang menisbahkan diri kepada 9 atuk yang kafir, 9 bapa yang kafir, mana dia atuk, nenek sebagainya, dia nisbahkan diri kepada itu, dan dia inginkan dengan mereka tu kemuliaan dan berbangga-bangga. Atuk aku dulu adalah raja kafir sekian, disebutnya itulah, dia nak tunjukkan bangganya dia kepada keturunan dia dengan yang kafir tadi. Dia nakkan dengan mereka tu kemuliaan dan juga kebanggaan. Fahum ashiruhum finnar, maka dia, orang yang berbangga ni tadi, akan bersama-sama dengan orang tersebut dalam neraka. Atuk ni dia dalam neraka. Dia kata waqala tafarrada bihi Ahmad, dan bersendirian diriwayatkan hadis ni Imam Ahmad. Wa Abu Raihanah yang disebutkan dalam riwayat tu adalah Al-Azdi, Abu Raihanah Al-Azdi. Yuqalu an Ansari, ada dikatakan dia Ansar. Wa ismuhu Syam'un, nama dia Syam'un bil mu'jamah, dengan bertitik Syam'un. Syam'un dengan shin bertitik fima qalahu al-Bukhari, macam hadis disebut oleh Bukhari, wa ghairuhu, dan selainnya. Dia kata waqala ghairuhu, dan berkata selain Bukhari bil muhmalah, itu sam'un tanpa dengan shin. Itu Syam'un, nama Abu Raihanah tu. Okey, nak faham kan? Jadi okey, baik. Kemudian dia kata dia katakan wa qaulu ta'ala firman, lepas tu menjelaskan berkenaan dengan keadaan orang munafik ni. Bila dia orang bersama dengan orang-orang kafir, apa mereka buat? Dan ini pula mesti menjadi kita panggil perangai kita umat Islam bila berada dekat majlis ke dan sebagainya, yang di dalam majlis tersebut ada perkara-perkara yang tidak syar'i. Kita tak dibenarkan berada di situ. Sebabnya ada seorang tanya saya, dia kata kawan dia kat Sabah kan, duduk dekat meja. Lepas tu dekat meja dia duduk tu, ada kawan dia bukan Islam lah, pergi minum arak kat situ. Lepas tu kawan tu kata dia kata ni tak nak lah duduk minum arak kan sebelah dia. Lepas tu kawan dia kata pasal arak ni halal je. Lepas tu dia marah. Okay. Sebenarnya dia tak duduk daripada awal pun, nampak kawan tu hidang arak, lari. Dia tak duduk kat situ. Dia tak boleh kata bahawa itu biar, tak apalah, dia minum, saya tak minum. Macam setengah umat Islam kita ni yang sanggup pergi masuk kelab malam untuk berada di tempat tersebut, tempat maksiat tadi, dan kita kata alasan dia orang lain yang buat, saya minum Coca-Cola je. Ni bukan menginginkan sifat dia, sebab dalam ayat kita baca ni, ayat ni, ini ayat 140 ni, dia terangkan berkenaan dengan larangan untuk duduk dengan kumpulan tersebut ketika mereka berkufur kepada Allah Ta'ala. Tak boleh kita duduk di situ bersama mereka. Bahkan semua majlis lah, apa saja majlis yang ada, Allah Ta'ala diingkari dan juga ditentang akan hukum-hukum dia. Kita patut lari daripada majlis-majlis sedemikian. Bukan kita duduk diam. Kalau kita duduk diam juga tu masalah, sebab kat sini yang kita kata dekat dalam ayat ni tak benarkan. Allah Ta'ala yang qauluhu nak firmankan, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, dan sungguh telah diturunkan kepada engkau, kepada kalian dalam kitab, an idza sami'tum, bahawa apabila kalian mendengar ayatillahi yukfaru biha, ayat Allah dikufuri terhadapnya, wa yustahza'u biha, dan diperolok-olokkan terhadapnya, fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi, maka kalian jangan duduk bersama golongan tersebut sehingga mereka membincangkan atau masuk kepada cerita selainnya. Kalau kalian tak buat, innakum idzam mithluhum, maka kalian jikalau begitu demikian seumpama mereka, seperti mereka. Ai idza takabtum an-nahya ba'da wusulihi ilaikum. Maksudnya bila kalian melakukan akan larangan, sesudah mana sampai benda larangan, sesudah mana sampai kepada kalian, larangan dah sampai,
Tapi kita buat juga benda larangan tersebut setelah ia sampai pada kalian. Waraditum bil julus ma'ahum, dan kalian redha untuk duduk bersama mereka. Fil makanil ladzi yukfaru fihi ayatillah, dalam satu tempat yang dikufuri padanya ayat-ayat Allah. Mana ayat Allah Taala diingkari. Ini kita bukan datang untuk berdebat, berbahas. Kalau kita jumpa dengan orang untuk berbahas, memang kita jumpa macam jumpa dengan padri. Memang padri tak kita kufur dengan ayat Allah Taala, tapi kita berbahas dengan dia, dialog dengan dia. Ajaran sesat kita jumpa, kita dialog dan bahas dengan dia, bukan kita dengar dan juga redha. Nah, bila orang tu buat, ini antara perkara-perkara yang yang kita panggil menjadi guideline bila seorang muslim atau mukmin ni, ahli sunnah, dia kena elak diri daripada hadir kepada tempat-tempat yang ada sebarang ayat Allah Taala diingkari. Kalau orang tu punya di geng liberal ke, macam geng-geng yang ada sesat, lipat mafasid, ada ustaz gila tu buat. Jadi kumpulan ni tak boleh kita duduk diam kat situ. Kalau kita duduk dengar, kita redha, bukan datang untuk membetulkan keadaan, kita tak patut duduk kat situ. Sebab kita sentimen kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya kita punya rasa panggil sensitivity terhadap kedudukan Allah Taala sebagai Tuhan, tak membolehkan kita untuk duduk dan diam. Duduk diam dan tak apa. Apalagi menghadiri majlis-majlis pakai kalung dengan dengan meraihkan perayaan kafir, lagi teruklah, tak boleh. Sebab benda tu dinaikkan syiar perayaan tadi di atas kekufuran kepada Allah Taala. Kenapa awak hadir dan juga untuk datang situ untuk berkata ya bersama-sama mereka? Tak boleh. Ini benda bahaya yang kita panggil dari segi sudut besar dia. Benda ni akan membawa kepada masalah yang lagi besar daripada itu. Dan Allah Ta'ala beri amaran dalam ayat ni untuk jangan dibuat lagi. Dan tempat yang dia kata dan kalian redha bil untuk duduk ma'ahum bersama mereka fil makan alladhi yukfaru fihi ayatillah, pada tempat yang diingkari padanya ayat-ayat Allah. Wa yastahza'u wa yatanaqqasu biha, diejek dan juga dikecil-kecilkan terhadap ayat-ayat Allah Taala. Wa aqrartumuhum ala dhalika, dan kalian memperakui mereka di atas itu, kalian setuju. Tak ada seorang pun menentang. Maka kalau kalian buat macam tu, faqad syaraktumuhum fil ladhi hamma fihim, fil ladhi hum fihi, maka kalian akan bersama-sama berkongsi bersama-sama mereka dalam perkara, dalam benda yang mereka berada padanya. Saya ingat dulu IRF yang Farouk Musa dia punya dia buat panggil geng-geng liberal, geng sekular untuk bantai Islam. Lepas tu kalau ustaz kita pergi duduk diam tengok je masalah. Dia nak seronok kalau dia kata pergi, tak ada sebarang perentangan. Bila kita betulkan dan sebagainya, itu masalah. Saya ingat tak panggilan dulu Don Sering buat benda-benda macam ni, panggil Ustaz A, Ustaz B sebagainya. Tapi sekali tu dia panggil Allah Ta'ala ni, dia pergi lawan. Kau cakap sepatah dia lawan, dia sekat kan, daripada dibiarkan akan kekufuran, kita tak ajak lah. Terus gaduh. Ni betul pasal tajuk dia sekarang ni. Mana boleh kita biarkan orang kufur terhadap Allah Ta'ala dan kita senyum. Itu tak boleh, benda tu adalah salah. Sebab Allah Ta'ala kata kalian, maka dia kata faqad syaraktumuhum fil ladhi hum fihi, maka kalian telah berkongsi dengan mereka pada benda yang mereka berada padanya. Walihadza qala ta'ala, Allah Ta'ala firmankan, innakum idza mithluhum, mana sungguh kalian jika begitu seumpama mereka, ini fil ma'thami, dari segi masalah apa? Dosa. Semua sekali perbualan ke, percakapan ke, tindakan ke. Sebab tu kadang-kadang ada juga orang lah persoalkan berkenaan masalah pergi ke majlis perkahwinan, yang kalau dalam tu ada benda-benda kekufuran dan sebagainya lah. Benda-benda yang lain. Contoh macam kes kadang muzik, kadang-kadang masalah duduk lelaki perempuan tak berasingan tu, benda tu masih lagi dalam tahap yang agak ringan, walaupun kita kata berbanding dengan kita kata yalah, benda tu mungkin kadang-kadang mungkin datangnya ada orang bahas kan, kalau kamu tu datang orang berhenti main muzik, dan patut dia datang. Semua orang tak belajar, tampak dia pasal muzik tak boleh. Jadi kalau ada orang tu influence macam tu dan datang tak apa. Tapi kalau sekiranya benda sebut dia datang dan tak ada perubahan berlaku, tak dapat nasihatkan tuan rumah dan sebagainya, dia tak payah pergi, tak apa. Cuma dia pergi boleh pergi doakan dan baliklah. Tak payah duduk lama-lama. Tapi kalau pada kes majlis-majlis lain, macam majlis
majlis rasmi tudung dekat kelab malam ke. Ni benda tak ada dalam agama. Tak ada agama tak boleh. Tak ada Islam sampai peringkat berkenaan. Macam kita kata macam kes apa dekat mana hari tu ada nama dia, siapa kawan tu? Dia pasal dia ni kira dapat pindah ke Sweden ke mana lah. Ke Europe kot. Kemudian dia actually pelarian daripada Iraq, tak silap. Iraq ke Syria. Yang orang kata dia ada orang sebarkan, dia kata dia bercakap sangat-sangat menakjubkan berkenaan dengan tajuk kemuliaan Islam dan sebagainya. Tapi cerita kelakar dia last kali bila check balik duduk dekat Europe, dia nak rasmikan parti dia ke apa benda, dia buat dalam kelab malam. Dan kelab malam dia buat. Ni benda masalah lah sebenarnya. Dia panggil pelik kan. Kita tak perlukan tempat macam tu. Jadi kalau kita buat itu dengan sengaja dan sebagainya, dari segi dosa kita sama seperti mereka. Kama ja'a fil hadis, macam datang dalam hadis Nabi SAW. Kita mangka billahi mil akhir, orang beriman Allah dan akhirat. Fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamr. Barang siapa yang beriman Allah dan akhirat, maka janganlah duduk dalam satu majlis dan beriman dengan Allah dan akhirat, maka jangan duduk di atas satu hidangan. Satu hidangan yang pusing ataupun dihidang padanya, di serve padanya pada hidangan tersebut arak. Kalau beriman apa lagi makan? Makan lagi tak boleh. Macam orang kita bila sebut berkenaan dengan tajuk apa Golden Ramsay Gordon Ramsay nak buka restoran di Malaysia. Saya tengok orang Malaysia kita ada sibuk lah macam nak pergi, nak rasa sebagainya. Kalau orang tu hidang arak, awak pergi duduk situ kenapa? Tak ada sikit rasa malu untuk tahan diri daripada benda maksiat kan. Orang tu hidang arak, nama kedai dia pun bar and grill dan sebagainya. Awak pergi duduk situ kenapa? Ini masalah sebenarnya. Umat Islam kita ni tak reti berkenaan sentimen keagamaan. Dia boleh rasa macam tak kisah. Sedangkan ayat ni yang jelas. Benda perbuatan tu tadi, maksiat tu sama ada kata-kata ataupun perbuatan. Seperti makan minum benda haram tu kan, hidang dekat atas meja. Lepas tu kita duduk sama kat situ ataupun benda lain lah. Ni ada jadi kes dulu dekat. Tapi lah kali yang cerita. Okay. Ini pasal benda ni agak memalukan jugalah. Tapi nak ceritakan kadang-kadang orang Islam kita ni nak berhibur dan pergi dekat hotel, pergi masuk kat tempat di mana ada penari-penari dan sebagainya. Nak makan je lah. Tak perlu ada penari. Sanggup untuk bayar band dan sebagainya, main dan dia muzik dan sebagainya, yang perempuan gedik-gedik untuk diorang mendapat hiburan ketika mana makan. Kenapa? Kan jadi masalah dekat sini yang kita kata mindset orang Melayu kita, bila kita kata benda ni haram, takkan tu sikit je, bukan kita buat apa benda pun, tengok je. Tengok pun samalah. Sebab tu yang kita kata tak sepatut berlaku, tapi ini yang berlaku sekarang. Umat Islam kita tak ada sensitivity. Apa lagi macam kes adalah macam kes perayaan Taipusam ke, Deepawali ke sebagainya, yang ada di situ ataupun Christmas ke, yang ada di situ unsur kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa awak nak duduk kat situ? Kenapa duduk? Itu kalau parti politik pun takkan buat. Untuk hadir bersama ketika mana keraian yang dibuat oleh musuh politik dia. Kenapa kita pula daripada orang yang tak setuju Allah Taala sebagai Tuhan, kita kena datang raikan? Kalau bab lain tak apa. Bab yang orang tak boleh bezakan adalah masalah kalau benda yang dia sambut tu adalah benda harian dia, hidup dia biasa. Contoh macam dapat anak baru, dapat rumah baru, kerja baru, kereta baru. Okeylah, kita datanglah. Kerajaan tersebut tak ada masalah. Yang salah nanti ada pada masalah tadi kes ada berdosa tak? Adapun kalau dia kata perhimpunan tersebut memang keagamaan, dari mula tak boleh. Bukan tunggu niat. Bukan tunggu hati kita macam mana. Benda tu memang daripada awal tak boleh. Kan bila dikufuri Allah Taala, dikufuri akan Rasul. Yang kita datang, kita duduk kat sana dan kita raikan, mana boleh macam tu. Ini benda yang bahaya banyak umat Islam kita ni, saya perhatikan tak ada rasa sensitivity kat sini. Okey. Dia kata wallazi uhila alaihi fi hadhihi al-ayati minan nahi fi dhalika. Yang huwa qauluhu ta'ala fi surah al-an'am. Yang dialihkan yang dicondongkan padanya pada ayat ni daripada larangan pada itu, yang ni dah diterangkan Okey. Huwa qauluhu ta'ala, ialah firman Allah Taala, yang seerti dengan ni adalah
Wahiyah Makkiyah, dan ayat ni ayat Makkiyah. Sedangkan surah yang ini Madaniyah. Okey. Surah Al-An'am ayat 68. Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina. Bila kalian melihat orang-orang yang memperdalamkan perbincangan mengenai bukti-bukti kami, tanda-tanda kami, fa'arid anhum, maka berpalinglah daripada mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairihi, sehingga mereka memperbincangkan, mendalamkan perbincangan pada cerita selainnya. Dia orang cakap tentang Allah Ta'ala ke, tentang nafikan Nabi ke sebagainya, maka kamu jangan duduk dengan mereka. Okay? Wa imma yunsiyannaka syaitanu, dan jika kalian lupa dengan syaitan, mungkin kamu pernah jadi kamu terduduk. Fala taqudu ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin, maka jangan kamu duduk sesudah ingatan ini bersama kaum yang zalim. Mana kaum tu zalim kamu duduk bersama ini tak dibenarkan agama. Jadi maksudnya memang tak boleh. Macam juga ayat ni dah datang pemberitahuan, maka tak boleh dengar ayat Allah Taala dikufuri ke atasnya, atau bukti Allah Taala atau Nabi diperolok-olokkan sebagainya, kamu yang duduk bersama mereka. Ini tak benar. Unless datang untuk membuat penjelasan. Kalau tidak, kita akan duduk dengan mereka. Allah tak nyatakan tentang tajuk ni. Allah nyatakan innallaha jami'ul munafiqin. Sebenarnya Allah Taala menghimpunkan orang-orang munafik. Wal kafirin, orang kafir. Fi jahannam jami'a, dan jahannam sekaligus, sama sekali. Ai kama asyraktumu ishtaraku fil kufri, sebagaimana mereka berkongsi, berkompromi, berkongsi dalam kekufuran. Kadzalika yusyarikullahu bainahum, demikianlah Allah Taala akan memperkongsikan di antara mereka fil khuludi finnari jahannam abada, dalam mereka kekal, untuk kekal dan kekal di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Wa jama bainahum fi daril uqubati wan nakal. Dan Allah Taala gabungkan di antara mereka di negeri hukuman dan juga balasan. Wal quyud wal aghlal, ikatan dan juga pasung-pasung di kepala. Wa syurbul hamim wal ghislin la zalal. Dan minum akan air yang panas dan juga air kotoran yang tiada kepadanya sebarang kejernihan. So itu yang dijanjikan tentang larangan tadi. Tapi macam zaman kita sekarang, macam sebut tadi, memang ada orang yang akan apologetic. Dia akan cari alasan. Dia kata kalau sekiranya mukmin tadi, Muslim tadi tak adil, jahat dan sebagainya. Sedangkan kafir tadi lagi baik, lagi adil. Maka kenapa siapa waktu kita pilih? Jawapan dia adalah masih lagi Muslim yang jahat tadi. Serius. Tidak ada di situ pilihan. Bahkan ikut kepada Imam Nawawi rahimahullah, dinukilkan ijma', kesepakatan berkenaan dengan tajuk pemimpin yang kafir Muslim tadi, yang itu lebih baik daripada yang kafir. Sebab tajuk, kalau orang tu bandingkan tentang kisah Najasyi itu keadaan di mana tidak ada pemerintah Muslim. Ketika tak ada pemerintah Muslim dan akan terdesak, bangkai pun halal. Macam bangkai kan, dia adalah haram. Tapi bila terdesak menjadi halal. Macam tu keadaan bergantung atau terpaksa duduk dengan di bawah jajahan orang kafir ni adalah dibolehkan selagi mana untuk terdesak je. Kalau ni kata boleh lari. Boleh lari. Cuma macam kes ni macam-macam minoriti Muslim yang berada di negara bukan Islam kan. Ini yang kita kata yang sering tajuk timbul bila keluar macam buku Al-Halal wal Haram fil Islam yang oleh karangan Dr. Sukh Al-Qardawi hafizahullah. Mana dalam buku tersebut banyak fatwa-fatwa tadi sebenarnya bersifat untuk orang-orang minoriti Muslim yang baru masuk Islam, yang baru kenal Islam, yang tak nak dinampakkan Islam terlampau ekstrim. Tapi benda tu sebenarnya untuk gradually kita belajar, tinggalkan akhirnya. Tapi tajuk sebenar buku tu bukan datang mengharuskan semua. Cuma buku tu sebenarnya datang sebagai jawapan kepada persoalan yang ditimbulkan oleh minoriti Muslim di Amerika Syarikat, di Eropah. Apa mereka patut buat pada keadaan-keadaan makanan dan sebagainya. Banyak orang kadang dia lupa tajuk tu. So buku tersebut sebenarnya adalah untuk memberi panduan kepada orang bukan Islam, orang-orang Islam di negara bukan Islam, yang diorang minoriti. Dan ketika minoriti tadi, kita fahamlah tajuk tadi. Tajuk buat makanan ke, beli belah ke dan sebagainya. Tapi kita kat Malaysia ni, sepatutnya kita ada kemuliaan. Kita negara Islam. Pemerintah kita Muslim, raja kita Muslim, pentadbir kita Muslim. Kan, askar kita Muslim, polis kita Muslim. Sepatutnya kita ada kemuliaan untuk tidak ambil sebarang
pembelian dan sebagainya yang ada di situ, ruang kemungkaran kepada Allah Ta'ala. Contoh macam kedai jual arak, jangan belilah. Bukan tak ada kedai lain yang tak jual arak. Bahkan kita boleh tulis surat kan. Saya baru ni bila ada kes yang Gordon Ramsay tu, saya buat komen lah, saya kata kalau dia jual arak, yang siapa datang minum kedai dia. Lepas tu ada orang jawab balik pada saya. Dia kata, habis tu kalau 7-Eleven ada arak macam mana? Saya kata Alhamdulillah tempat saya tinggal di sini di kawasan apa U10 ni dan U9 diorang berjaya tulis surat kepada pihak pengurusan 7-Eleven dan juga pihak pengurusan 99 Speedmart untuk tidak jual arak. Pasal komuniti mereka ni majoriti Muslim. Benda ni yang kadang orang Islam kita ni tak ada. Kata hegeh-hegeh. Buat benda kan. Even kat Bukit Jelutong pun, yang kat sini mungkin Muslim ramai kan. Diorang asingkan bahagian makanan haram. Makanan haram duduk tempat khas. Non halal satu section. Pintu berasingan. Pintu dia masuk kat situ. Yang ni dah semua yang halal. Memang halal banyak, yang haram sikit. So setiap pasar raya sepatutnya kena asingkan akan yang haram tadi daripada orang lain. So dia kata itu makanan dia kat situ. Tak ada masalah pun nak makan, pergilah makan. Tak perlu longgokkan, lambatkan, campur sekali dengan yang halal. So yang halal tu banyak, yang haram sikit. Dia cara tu betul, dia adalah asingkan. Jadi kita macam kita kat Malaysia ni kan, apa yang saya katakan macam kes tadi kan. Sepatutnya Muslim ni kena ada kemuliaan lah. Dan sepatutnya diorang pertahankan akan hak mereka. Itu hegeh-hegeh nak masuk juga. Jadi saya kata Alhamdulillah tempat saya, pasal sebelum saya datang lagi, komuniti yang dah ada kat sini, diorang tulis surat kepada pengurusan 7-Eleven, 7E dan juga pengurusan 99 Speedmart untuk tidak dijual arak. Kalau dijual arak juga, tu usah beli. Apa cerita? Apa masalah dia? Berjual beli dengan non-Muslim ni memang halal. Tapi bila diorang terlibat dengan benda-benda yang benda yang haram ada, diorang campur aduk kat situ. Sedangkan tak perlu, keperluan tidak ada. Ni tak payahlah. Kan bukan perlu pun. Kita boleh beli kedai Muslim. Tukarlah kita cara, attitude tu kena ada lah sikit. Ini tak ada kemuliaan, tak ada sikit pun. Kita sibuk boykot ini, boykot itu, boykot Perancis sebagainya kan. Tapi dah masa apa yang benda macam ni simple pun tak boleh buat. Macam lain, macam sekarang timur tajuk atomi yang kecoh sekejap. Umat Islam kita ni banyak yang terlibat. Saya, kawan-kawan saya ada yang ajak saya sebelum daripada pendedahan dibuat oleh MRM tentang bagaimana atomi ni sebenarnya dia memang bekerja untuk menyebarkan Bible dan juga ajaran Kristian di seluruh dunia. Memang itu pengasas dia buat. Mana syarikat ni dia kata hanya syarikat, tapi misi sebenar dia adalah Christianity. Jadi bila cakap macam tu, dan tak patutlah kita Muslim pergi sibuk terhege-hege kat situ. Kenapa? Saya tak faham kenapa kan. Sedangkan kita tahu dia macam kes jual senjata. Bila orang tanya soalan jual senjata, halal ke haram? Halal. Tapi kalau jual senjata pada orang yang akan pakai bunuh orang, haram. Dia simple, dia as that. Kalau kita tahu dia punya tujuan, kita boleh jual pada dia. Kalau kita kata dia tak tahu tujuan dia, tak apa. Benda tu halal selagi tujuan tak diketahui. So muamalah, bila orang kata muamalah dengan orang kafir, memanglah Nabi berjual beli dengan orang kafir pun. Tapi dalam masa sama, itu dalam keadaan umum. Tapi bila ada spesifik, macam dia kata dia beli anggur untuk buat arak. Dan haram. Beli anggur untuk buat arak. Haram kita jual anggur tu kat dia. Kita tahu nak buat apa. Botol ke, dia beli botol kaca untuk jual arak. Haram kita jual pada dia. Sebab kita dah tahu dia punya intention. Kalau dia beli saja, dia tak beritahu kita, tak ada hal lah. Macam dia beli pisau kan. Dia nak bunuh orang, tak boleh lah. Dia kata dia beli pisau lah. Selagi mana tak intention, dia dizahirkan. Dan macam baru ni, yang atomi punya kes ni, diorang dah zahirkan. Saya kata kepada kawan-kawan saya yang tanya saya pada soalan ni, saya kata paling ringan syubhat. Paling ringan syubhat. Bukan paling ringan dia halal. Dia antara haram atau syubhat tu je. Syubhat pun dalam Islam ditinggalkan, bukan suruh buat. Kan Nabi kata al-halal bainun, halal itu jelas. Wal haram bainun, haram tu jelas. Wa bainun, di antara haram dan halal tu, bukan ada halam haram dan halal tu ada umur mustabihat, perkara samar-samar. La ya'lamuhunna kathirun nas, yang tak tahu perkara samar-samar ni kebanyakan manusia. Yang Nabi kata, faman taqash syubhat, man siapa menjauhi perkara syubhah, perkara yang samar-samar ni, faqad istabra ali irdihi wa dinihi, maka telah bersihkan agama dan juga maruah dia. Kalau sekalipun atomi Malaysia minta pada atomi Korea supaya induk dia supaya jangan tulis akan agenda Christianity pada kerja dia punya dream project dan sebagainya kan.
Dia walaupun tak tulis sekalipun kita dah tahu. So kenapa tak tulis jadi halal? Maksudnya kalau apa tag boleh tag apa makanan tu tak tulis babi jadi halal. Kalau tulis babi haram. Kalau kita dah tahu babi tu babi kan, dalam tu ada campuran babi. Kalau tak tulis pun kita tak boleh pakai. Itu pelik tu. Dan Islam ni masalah kan. Sebab tu benda macam ni, syubhat campuran dengan orang kafir ni, pada sudut-sudut macam ni, kena jaga sikit. Kena ada pada kita izzah. So tak perlu kita sibukkan dengan nak berkena orang, ada orang kata kalau Gordon Ramsay buka kedai dekat Malaysia akan jadi international punya level dan sebagainya. Itu pasal orang angkat. Dan bukan benda ni betul pun. Kita tengok dulu yang seorang Anthony Bourdain kan, chef juga kan, yang menurusi dunia. Dia bunuh diri. Nak ceritakan sesat. Tak ada kebaikan pun pada apa mereka bawa. Seronok nampak dia masak, entah sedap atau tidak pun. Okay? Baik. Jadi kena jaga-jaga lah. Jadi kita dalam konteks ni, kita dahulukan Muslim. Dahulukan Muslim ke atas yang bukan Islam. Unless tak ada orang Islam yang boleh buat, dia barulah kita kata benda berkenaan. Adapun kalau tidak, pada saat itu Islam telah yang dahulukan. Sebab memang dalam ujian Allah Ta'ala berikan kepada kita, bila berhadapan dengan Muslim lain, berhadapan dengan bukan Islam lain. Mungkin pada yang bukan Islam tadi kita lebih tenang, relax sebagai assurance yang ada. Tapi namun begitu, bukan dekat situ redha Allah Ta'ala letakkan. Allah letak kita kepada ujian, kita untuk buat kebaikan kepada sang Muslim kita. Kat situ ada ujian. Sebab tu bila ujian berkenaan dengan tajuk infak harta, dimulakan dengan kaum kerabat. Bukan dengan orang luar. Bukan dengan anak yatim dulu. Tapi dengan zawil kurba dahulu. Kerana kat situ akan ada kepayahan kita untuk melaksanakan. Yang Allah Ta'ala akan uji kita untuk lakukan benda tersebut. Kat sini juga macam tu keadaan ni. Pilih pemimpin dan sebagainya. Tidak boleh pilih orang kafir sebagai pemimpin. Tak boleh yang mentadbir kita, mengurus kita. Mungkin ada orang kata kat Malaysia ni kita undi, kita ni untuk jadi ahli parlimen, bukannya kuasa atas masih lagi Perdana Menteri orang Islam. Lagi masalah pasal kita kena faham kat Malaysia ni pecah tiga. Kita ada kehakiman, kita ada eksekutif, ada legislatif. Eksekutif ni yang menteri-menteri lah. Kehakiman ni berasingan. Kemudian yang legislatif ni masalah. Sebab dia berdasar, dia menggubal dasar. Benda-benda yang kena angkat tangan untuk belanjawan, untuk sekian, lulus peraturan-peraturan yang menguntungkan Islam, benda ni akan menjadi ancaman. Sebab tu jangan kata tak apa undi orang kafir. Sangat salah. Ini sangat salah. Baik. Wallahu a'lam. Okay, ada soalan? Ada Ustaz. Ada Ada. Okey, tak ada, kita berhenti sini lah. InsyaAllah sambung kemudian. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.